Podcast ini adalah berkonsepkan santai. Segala yang diborakkan adalah pandangan atau pengalaman peribadi tetamu. Ia tidak mewakili mana-mana pihak yang mungkin berkaitan, termasuklah tim BTM sendiri. Hai, Assalamualaikum semua. Korang bersama saya Faiz Diki Dan saya Ben Firdaus. Okey, kita dalam sesi podcast BTM Borak Topeng Misteri. Apakah itu? Apakah itu BTM? BTM adalah satu podcast yang kita akan jemput seorang tetamu untuk kita kupas isu-isu yang sensitif, mengaitkan, memalukan dan mungkin memberi sedikit kata impact negatif pada anda yang menonton. Oh, impact negatif. So, kenapa dia orang menonton? Itu yang dia punya misterinya. Yeah. Itu sebab kita terpaksa menyembunyikan identiti mereka sebenar. Betul, dan mereka akan dipakaikan topeng. Tapi jangan risau, semua guest yang kita jemput adalah betul-betul legit mengalami apa yang bakal dikongsikan kejap lagi. Alright, untuk kali ini topik kita adalah berkenaan dengan dengan catfish, iaitu di mana kita punya guest ni dalam nyawa menjadi ikan. Tak adalah. Kita punya guest ni telah menyamar dan telah melakukan eksperimentasi terhadap reaksi jantan-jantan gersang kat luar sana terhadap perempuan cantik. Oh my god, tak tahu apa dia buat. Cantik ke kau? Tapi sebelum kita jemput kita punya tetamu pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe Faiz Diki VP. Terus promo aku punya. Kau punya ada ke? Aku kan co-host. Aku belum ada lagi aku punya channel, nanti ada aku ajak lah korang. Tapi follow my Instagram Ben Firdaus Azrai. Saya punya Instagram pula Faiz Diki VP. Rasanya korang pun dah tahulah. Alright, jom kita nak panggil kita punya guest. Silakan Koyum. Silakan. Assalamualaikum Koyum. Okey, Koyum, selamat datang. Takutlah tengok muka dia. Boleh tahu tak apa starting point yang menyebabkan Koyum untuk buat benda ni? Buat dulu the account itu sendiri. Okey, permulaan cerita dia first untuk tolong kawan saya seorang perempuan untuk mengkantorkan lelaki dia sebab dia dah ada bukti tapi tak kukuh untuk melihat sejauh mana kesetiaan dia dalam rumah tangga. Saya bagi saja sebagai idea untuk apa kata kalau kita try create satu account menyamar sebagai seorang perempuan. Wah, awak yang paling cantik. Paling cantik. Walaupun luarannya seperti The Hulk, tapi dia boleh menyamar jadi seorang perempuan untuk mengkantorkan seseorang. Boleh tahu tak your friend tu dah berumah tangga ke? My friend is dah berumah tangga dan dia dah anak dua. So apa yang you buat adalah you create account. Ya, first kita create satu account, lepas tu kita terus add dia punya husband punya Facebook, okay. Lepas bila dia approve, dia start untuk Peace lah. test lah, try. Terus try gagal sebab saya kebanyakan gambar yang saya letak dekat Facebook semuanya tak berwajah daripada leher sampai ke kaki. So macam ni lah. So macam kepit sikit lah. Terus gambar tu adalah gambar perempuan yang betul, perempuan yang berpakaian lah tapi sedikit menjolok mata lah. Perempuan seksi lah tapi tak adalah macam terbogel, tunjuk pepek semua. So adakah berjaya misi tersebut? First kita orang gagal. Okay, kali kedua kita try upload yang nampak Lurah saja. Itu lah. Apa beza? Ben boleh buat Ben? Kali kedua percubaan dia dah bagi respon. Ketika saya tanya lah macam buat apa, dah berkahwin. Ini dia mengaku dia berkahwin, ada anak dua. Tapi lagi dia bercerita more kepada masalah rumah tangga dan berlarutan kepada masalah atas katil. Yang menariknya, diorang walaupun diorang tak kenal siapa kita di sebalik gambar tu, tapi dia terlalu berani untuk bercerita bermasalah di atas katil. Okay, selain bercerita, apa benda yang betul-betul kata okay, that's it, ini bukti. Apa benda? Adakah dia datang gambar bogil ke? Dia ajak perempuan yang menunjukkan dia betul-betul curang. Betul-betul curang. At first dia nak ajak keluar, book hotel and then check in. Okay, so memang kantoi di situ. Orang kata daripada situ. Kenapa kau dah kahwin, dah ada anak dua, tapi kau nak ajak perempuan jumpa, check in pula. Mungkin takkan kan nak main batu seremban pula dalam. Mungkin main batu lain. Tak tahu. So dia hantar gambar lucah dia, ada tak? Memang ada lah, memang ada. Dia akan hantar gambar bogel. Dan yang paling terkejut siap hantar video dengan sekali dengan muka. Ayo, confidentnya kau. Husband tadi tu? Yes. Bila dah sampai tahap tu, kita dah nampak memang betul-betul lah yang husband dia memang
main belakang, maksudnya Main belakang? ada perhubungan di belakang. Tapi kita punya isu hari ni bukan pasal pasangan suami isteri tadi. Betul, tak? kan, Isunya betul. adalah berlarutan selepas insiden tersebut. Yes, Macam- ini yang aku nak tanya tu. okay. Tapi macam mana? Kenapa semudah tu? You pun ada hantar gambar muka perempuan tu ke? Kalau aku macam tak akan hantar gambar yang ada wajah, sebab niat aku bukan untuk benda ni berlalu tak jauh. Takut bila jadi isu melibatkan orang yang kita tak kenal, menjadikan isu dia lagi besar. Aku akan hantar gambar yang daripada bawah, daripada leher sampai ke Kaki. So muka tak tahulah. Muka takkan nak. Tapi even tak ada muka pun, laki-laki ni Dia orang berani, dia orang sangat gesang tau, gesang. Boleh dikatakan 24 jam adalah untuk seks. Okey, selepas tadi kita dah tahu pasal sejarah permulaan akaun tersebut dicipta adalah untuk nak tolong kawan dia perempuan untuk tengok suami dia. Adakah ini berhenti di situ akaun tu ditutup ataupun dibiarkan? Okey, selepas yang pertolongan untuk misi pertama, kira berjaya lah. Kita dapat bukti yang kukuh dan masalah rumah tangga dia orang pun dah dapat disettlekan dan berpisah secara baik. So lepas daripada itu, akaun tu sebenarnya kita tak deactivate. Dan dah sampai satu masa tu saya terlalu banyak masa bosan kan. Bukan akaun ni. Notification naik dekat messenger. Oh, ada orang PM. Saya try buka. Bila buka, friend request banyak and then orang start DM. Hari-hari lebih daripada 10 orang akan add. orang yang add tu pula orang yang jenis macam mana? Kalau kita tengok mungkin ada yang add dia guna gambar kartun ke, gambar pantai ke. Orang yang betul, yang dah berkahwin dan berfamily. Mostly orang yang add tu untuk seks. Dia orang tak tahu siapa yang pemilik sebenar kepada akaun, tapi dia orang dah berani untuk next. Tapi akaun tu you buat legit ke lah? Macam ada gambar-gambar semua, ada macam check in. Nampak normal. Nampak normal. Mesti gambar tu memang normal lah. Dengan kita macam kehidupan seorang perempuan yang biasa. Untuk menjadi seorang perempuan saya kena banyak belajar. Bukan belajar, saya banyak research. Bagaimana nak jadi seorang perempuan, saya tak boleh terlalu straight to the point. Kita lelaki, betul? Dah terbiasa dengan bercakap kasar, penulisan kita, chat kita kasar. So bila saya banyak belajar, bertanya dengan kawan-kawan perempuan lah, cara dia teks kita macam mana jawapan. So saya apply benda tu. Bagi contoh sikit. Nak buat apa? Contoh je lah. Kita nak something daripada dia orang. Kita perlu ayat yang manis. Okey, contoh kita nak minta dia hantar gambar bugil dia. Apa kita cakap? I dah bagi you, takkan you tak boleh bagi I. Tapi memang you yang kena initiate dulu lah. You yang kena. Pada benda ni malu cakap takutlah benda ni jadi viral. Kita pujuk sikit cakap lah, tak apa, orang takkan viral sebab tak nampak muka. Kalau terus berani. Jadi kalau dah sampai satu tahap dah boring macam dah lah stop lah kan. Dia akan tetap bagi push lagi gambar. Mungkin ada certain orang yang mempunyai imajinasi dan fantasi terhadap strangers tau. Oh my god. Cakap pasal diri sendiri ke? Dalam bila benda tu dah jadi macam public lah kan, macam sex account, macam nak ingin melihat buah dada 3, ada 4 buah dada, sila follow account. So jadi siapa orang yang tak disangka yang dalam friend list yang turut berada di dalam akaun tersebut? Orang yang kau kenal ke? First untuk membetulkan balik, bukan dia Facebook tu bukan dia kita berkaitan dengan barang dia. No. Aku pernah ngomong aja weh. Kehidupan perempuan. Hidupan normal. Dia ada maruah perempuan ciptaan tu ada maruah Maaf lah. Bukan semata seks, memang dekat hidup profil pun tak tulis untuk seks, jadikan dia sebagai satu kehidupan normal. Kehidupan harian lah, berlangsung pergi kerja, balik kerja. Allah, sejenis kegigihan ya kau mencari gambar-gambar wanita berkejaya, keyword wanita berkejaya. I baru balik Kyochon. Marilah seks pun motor putih banyak. Kita sambung tadi. Berbalik pada persoalan yang paling circle paling terkejut adalah kawan sekerja aku. Kawan apa? Kawan sekerja? Kawan sekerja, kawan sekolah, dan kawan-kawan yang rapat. Hello. Oh, telefon pula. Ini akaun Facebook seks itu ke? Nampaknya dah ada dah tu. Kita ada pemanggil pertama ya. Seks. Siapa? Okey, sambung balik. Rakan sekerja, rakan sekolah. Rakan sekerja, rakan sekolah, itu adalah terdekat. Dan yang paling dekat adalah sepupu sendiri. Sepupu sendiri. Adakah mereka juga buas? Yes, adakah mereka juga melakukan benda yang sama? Lelaki, kalau betul-betul lelaki, kalau kita bagi benda yang memang dia orang inginkan, memang dia akan bagi feedback yang sama lah. Nak kata ia jadi addicted, not addicted. Bukan not addicted lah. Is a new
fun bila tengok orang yang kita tak sangka ni sebenarnya dia Berperangai macam tu. berperangai 360 darjah. Kita kenal orang tu dekat daripada luar, perwatakan dia berbeza. Dan kita ada satu tarikan untuk kenal dia di sebalik diri dia. Tanpa dia tahu siapa Apa ni. dia tahu kita. Ada tak yang berbeza betul? Ada yang maksudnya dekat Facebook dia akan post yang berkaitan dengan Islam, dengan agama. Post subuh yang lupa bla 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 kan. Tapi di sebalik ni dia lagi bos. Apa yang dia buat? Cerita sikit. Kita orang nak tahu. Yang macam saya kata dia akan ada jumpa, dia check in nak side, nak roman. Roman. Itu ayat dia lah, nak roman. WeChat sangat. Dia bercerita tentang imajinasi. Boleh tak I nak macam ni you? Dia akan cerita, dia akan tanya, you suka style apa? Kebanyakan lelaki suka anal. Oh iya ke? Yes. Boleh tak I nak anal you? I fuck you daripada belakang. So apa reaksi? Terkejut tak? Terkejut lah sebab apa yang dipaparkan dekat Facebook, profil dia adalah berbeza. Kau dekat luar mungkin baik, Islami, solat 5 waktu tak tinggal kan, contoh. Tapi bila dekat belakang dia tu lain. So, diorang yang tanya apa ada tak macam benda-benda yang kau cakap, apa benda ni? Ada cabang dua. Ada cabang dua ke? Ada bersayap. Kebanyakan dia nampak dia orang berani expose muka. Tak adalah macam wow, Afrika. Tapi yang terkejut lah sebab berani untuk sampai ke tahap tu. Okay, so memang nampak lah lelaki ni nakal itu ada kan. Tapi nak cakap 100% salah diorang, mungkin partly salah diorang. Tapi mungkin ni juga ni diorang punya sort of like ujian dekat social media lah kan. Macam ujian tu seolah-olah macam ialah satu mujizat. Tak sesuai lah, tak sesuai. Tak tahu sekarang siapa mangsa. Adakah Qayyum Sakaratul Maut ni adalah mangsa, ataupun ustaz tadi ataupun cikgu sekolah rendah bahasa Melayu tu sendiri adalah mangsa. Tak tahu sekarang siapa. You ada tak macam you rasa jahatnya aku buat macam ni? Tak, sebab bagi aku, kalau kau tak nak ni, kau tak akan buat benda ni. Tapi bila kau rasa kau bagi peluang untuk orang lebih daripada apa yang dia nak, Kita kita sendiri yang buka peluang. Diri sendiri, yes. Okay, mungkin ada juga yang antara pasangan sendiri yang kata kita record layang, nanti kita delete, menyimpan benda tu, tapi sampai ke tangan orang lain tak tahu. Okay, tapi bila kau cakap macam tu, kau kena sedar juga dia adalah dua benda yang berbeza tau. Sebab ada yang merakam untuk diri mereka, Yes. macam untuk partner diorang, which is benda dalam kelambu, kita tak boleh nak cakap apalah. Yang kita bercakap sekarang ni adalah orang luar yang berkenal dengan stranger dan melakukan benda tu. Betul. Persoalannya sekarang, kenapa kita ni sebagai manusia begitu senang dan yakin? Adakah kita punya moral sekarang dah semakin berkurangan, tak ada rasa malu? Adakah macam tak apalah, video aku nanti kalau viral pun tak apa, alah artis tu pun viral, apa salahnya, 2-3 minggu dah diam kan? Adakah kita punya nilai moral dan rasa malu dah tak ada dan menyebabkan kita menjadi semakin berani nak approach siapa-siapa? Tapi on that note, kena tahu jugalah kan, sebab kadang-kadang kita dah menjaga, tiba-tiba ada sekali kita terslack je Kita kan. bukannya perfect lagi. Ter-add pula ni Qayyum punya IG dan Facebook. Alright, now kita nak towards the end ni, you still buat lagi ke tak benda ni? Dah lama dah tak buat. Kita semua telah terselama. Baru nak tengok. Alright, so Qayyum, boleh tak you bagi kata-kata nasihat kepada orang-orang kat luar sana yang mungkin sebelum ni pernah terjebak ataupun terfikir untuk menjebakkan diri dalam benda ni? Macam aku, kalau kita ada niat untuk fun, just for fun, tak payah sampai nak aibkan orang. Sebab itu akan jadi satu benda yang berlarutan. Tak bagi orang-orang yang menjadi bangsa, satu je pesan, jangan mudah terpengaruh dan terpedaya. Kita kena fikir jauh. Benda tu memang sonok sekejap, tapi efek daripada diri kita, pada hidup kita, pada family kita. Yes. Bagi satu. Ada lagi banyak point dia. Wife, kau rasa nampak macam husband kau pelik daripada biasa, kau bagi peluang untuk dia akan pergi jauh lagi. Maksudnya bukan syak lah, maksudnya lebih kata mendekatkan. Perhatian lah. Kalau syak macam I syak you Kan Alright, okay. So korang semua boleh ambil iktibar benda ni. Jangan mudah sangat terpedaya dengan fake profiles ni. Apa-apa boleh berlaku. Apa-apa orang boleh buat sekarang ni. Sedangkan nak superimpose muka pun tu zaman dulu lagi dah pernah tahu dah. Berhati-hatilah dalam social media. Dan limitkan anda punya perhubungan, pergaulan. Post tu post ni try limitkan, sebab benda tu semua agak memberi negatif. And then kami di BTN bukanlah nak menggalakkan orang-orang seperti Qayyum, tapi kita just nak berkongsi secara transparent apa yang berlaku sebenarnya dalam social media. Senang sangat orang-orang kita terpedaya dengan hanya Alright, thank you so much korang. Nantikan episod akan datang. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, komen kalau ada sebarang idea untuk tajuk-tajuk BTM selepas ini. Tapi sebelum kita tutup, satu soalan maut kita nak tanya kepada Qayyum. Baik Qayyum, setelah semua kita selesai, now nak reveal tak siapa diri anda sebenar? Tidak.
sebab kita melibatkan ramai pihak yang pihak itu dah terdekat dengan aku. So aku rasa tak perlu. Itu jawapannya, kita pun terima dengan hati yang terbuka. Jangan jadikan benda ni sebagai point untuk korang buat benda yang tak elok lah. Alright, okay, thank you so much korang semua. Jumpa lagi episod akan datang. Bye. Bye. Assalamualaikum.